سيدنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وإلى حضرة سيدنا حسن حسين رضي الله تعالى عنهما وإلى حضرة سيدنا ويس القرنين قدس الله سره عنه وإلى حضرة سيدنا خواجة فضيل الأنبياء وإلى حضرة سيدنا وإلى حضرة سيدنا خواجة وإلى حضرة سيدنا نظام الدين أولياء قدس الله سره وإلى حضرة سيدنا مباشر وإلى حضرة سيدنا سلطان العارفين وإلى حضرة سيدنا أولياء الكرام المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Saya akan baca beberapa ayat dalam surah Al-Fatih, surah yang ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
إنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Ayat 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. وصدق الرسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل مجلس، الحمد لله على كل ذكر وعمل يا الله، من الظاهرين وباطنين، للأولين والآخرين يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap permulaan ada penghujungnya dan pengakhiran. Setiap yang bermula akan berakhir. Dan Allah yang Maha Awal dan Allah yang Maha Akhir. Apabila kita berhajat atau berfikir setiap benda di dalam hidup kita yang mulakan akan jadi syirik di dalam hidup kita. Kerana Allah telah meletakkan takdir, qada dan qadar. Setiap yang bermula adalah kuasa dengan izin yang Maha Awal. Allahu Awwal, Allah Maha Awal. Dan setiap yang berakhir adalah dengan izin dan kuasanya Allah Al-Akhir, Allah Maha Akhir. Jadi jangan sekali-kali kita ingat kita yang memulakan sesuatu dan kita yang mengakhirkan sesuatu, kecuali perkara itu akan dicampur aduk dengan syirik kepada makhluk yang kita. Jadi sebaik-baiknya kita mempelajari ilmu tauhid yang memberi kita kepahaman, pengetahuan, kesedaran. Ramai faham, ramai tahu tapi tidak sedar dan tidak beramal dan bersyahadat. Kalau manusia lah yang memulakan sesuatu, sudah pasti dia dapat memudahkannya, tapi tidak apa yang Allah hendak, kehendaknya sahaja yang memberi kita daya dan kuasa untuk memudahkan segala sesuatu di dalam hidup. Dan juga akhirnya kita tidak tentukan juga. Kalau ikut program kita tidak ikutkan syedul, bermakna Allah juga yang mengakhirkan segala sesuatu. Kita bersyukur dan memuji Allah setinggi-tinggi pujian, sebanyak-banyak tulisan air di lautan dan tulisan air yang pernah ditumpahkan sejak permulaan Adam sehingga ke yaumul qiyamah. Cinta dan salam kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah Allah hantar rahmatan lil alamin di setiap majlis kita tanpa putus-putus, rahmatan lil alamin yang
menjadi ke atas diri kita, hati kita, tubuh kita, dan kita dapat berhati dan menyaksikan semalam dalam keadaan 19 ahli zikir nafas yang telah merasai keadaan fana ataupun zauk yang tidak pernah dalam sejarah kita berdakwah, menyampaikan ceramah tentang mana yang berbuat tentang iman, tidak pernah rasa semacam. Kami saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan sahabat saya yang juga amir kepada pertumbuhan Rahmat Terbitan di kawasan Kedah, saudara Terbitan Zulkifli, saudara Zulkifli yang telah banyak membukakan jalan untuk pertumbuhan ini mendapatkan payung yang di Kedah. Dan Allah, sallallahu Allah dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun membalasnya dan dia tahu dan satu penerimaan yang amat besar dan menakjubkan. Saya tidak dapat memaksikan di hadapan YouTube sebab bukan semua dapat mempercayai keadaan-keadaan yang luar biasa macam ini. Kerana manusia amat jauh dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, sebelum saya meneruskan majlis pengumuman taklimat, saya dapat berita daripada Abang Yusuf bahawa isterinya dan menerima beberapa mesej yang ingin disampaikan dan dikongsikan kepada seluruh jemaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan membukakan hati kita di dalam perjuangan. Saya selepas program pukul 1 pagi sampai subuh dan bersuci. Salam dari setiap ruh yang dikasihi Allah. Kasih saya yang tidak dapat mencegah dan bersyukur. Kesenangan daripada mereka. Wahai manusia yang didatangkan, dijadikan daripada tanah yang lembut. Kau lebih dikasihi oleh Allah, sedangkan amalan kau sedikit. Kau lebih dikasihi Allah, walaupun kau tidak tahu berterima kasih. Kau terlalu kotor, tapi Allah menyayangimu. Apakah makhluknya kau ini? Setiap mukmin namamu tertulis. Kami siapkan bala tentera. Kami tak akan berhenti selagi nama itu tak terhapus. Kemudian mereka berkata, kasih sayang kita terlalu menyakitkan dan cahaya kita terlalu menyeksakan bagi mereka. Setiap kita bergerak, cahaya mengikut kita dan bertambah mukmin dalam dunia ini. Mereka memberi amaran. Kalau aku tak dapat pada kamu, maka kami datang pada keturunan. Kemudian antara talian-talian kepada Allah, kami rosakkan talian-talian
kami masukkan racun-racun ke dalamnya secara kasar dan secara halus. Pada usia bersyukurlah dan sentiasa ingat bahawa kau itu terlalu rendah, tapi kau terlalu dikasihi oleh Allah. Panjang dalam perjalanan daripada sini, daripada hari Jumaat malam Sabtu sampai semalam, saya langsung tak dapat tidur. Sepanjang daripada Jumaat malam Sabtu, pada malam tadi pukul 4 pagi pun saya dapat tidur. Sepanjang kami beri, I yakin, aku yakin semuanya together. Alhamdulillah, kita sentiasa dilindungi oleh malaikat-malaikat. Walaupun dalam pada masa yang sama, musuh-musuh Allah daripada luar dan dalam berada menyusup dan di sekeliling kita. Jadi pesanan daripada roh-roh kekasih Allah, ingatlah kita semua telah diberikan satu tanggungjawab. Jika kita tinggalkan tanggungjawab itu dan jika kita musnahlah dengan tak bersambungan, maka kita adalah orang-orang yang akan ditanya kelak. Allah telah memilih kita, dan jika kita in any other case that kita lalai dan kalah kepada musuh kita, itulah yang amat menyedihkan Allah, sebab Allah telah tunjukkan betapa kasihnya kepada kita walaupun kita berada dalam serba kekurangan. Jadi the lesson is that every time nur yang dibawa oleh setiap mukmin boleh membawa kepada umat-umat yang lain ke jalan Allah. Dan sesungguhnya perkara-perkara seperti itu amat menyakitkan musuh-musuh Allah di dalam dan di luar itu. Jadi itulah pesanan untuk, especially for this Kulen punya program. This is that combination of both negative element and positive element comes together. Everything is converged, but Allah is above all. That is the conclusion. Allah is above all. Dan kita keluar daripada sini dengan jihad, even to the extent kita kena reda sampai dalam kita yang terakhir, jihad untuk Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah majlis penutupan. Hari ini mari kita ambil iktibar dan kesedaran bahawa sentiasa hidupkan hidup nafas kamu di mana sahaja berada. Tidak ada daya dan kuasa selain zikrullah yang boleh mengalahkan musuh-musuh dalam dan luar. Musuh-musuh yang sangat halus yang masuk ke dalam darah daging melalui nafas kita hanya boleh kalah dengan zikrul nafas. Sebab di dalam nafas itu ada zikrullah yang telah ditalkinkan kepada semua. Itulah satu senjata. Kedua, syahadah. Bersyahadah 24 jam menyaksikan kebesaran Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah sentiasa. Amin. Sekali lagi berdoa kepada alamin. Saya bagi pihak penasihat dan program karakter ingin merakamkan setinggi tahniah kepada amir kita dari Kedah. Alhamdulillah membantu menjayakan program ini. Alhamdulillah kita telah melantik 2 orang, iaitu Saudara Zainuddin dan Ustaz Wan untuk dari Pusat Islam Politeknik untuk bekerjasama untuk mentadbir, menasihat, memberi keterangan, pemahaman, sebab mereka ini adalah ulama di bidang-bidang masing-masing, berilmu, intelektual dengan kepahaman agama mudah dipaham daripada penuntut-penuntut yang ada di sana. Program ini berakhir dengan begitu baik. Allah telah
telah bukakan 19 orang kepada sholatul khusyuk selepas 3 hari program yang dianjurkan. Walaupun 1000 tidak, tapi 19 orang yang telah datang ke hadapan untuk mengambil zikir nafas. Pada hari itu juga mereka telah rasa sholatul khusyuk. Belum lagi solat, tapi di luar solat mereka dah rasa fanah jauh. Alhamdulillah. Dan saya tidak lupa kepada Rasulullah SAW yang diberi penuh sokongan dari Rasulullah SAW. Kalau kita nak buat sesuatu kepada Rasulullah, kita tidak dapat. Tapi inilah perbuatan Rasulullah yang diasaskan dari doa berkat Rasulullah SAW, para awliya Allah, guru-guru kita. Jadi bantulah, jangan larikan diri dari pertumbuhan Rabbil Alamin dengan sedikit pun rasa khiyal kita ataupun fikiran kita bantu. Dan saya mulakan tabung di Kedah dengan pemberian hadiah. Jadi mudah untuk mereka menjalankan majlis zikir setiap minggu, makan dan minum. Jangan bebankan seorang jemaah mengeluarkan duit untuk makan dan minum, kecuali seorang jemaah itu ada hajat. Majlis zikir minggu ini saya hadiahkan makan dan minum untuk hajat saya. Allah akan menunaikan hajatnya. Melainkan itu, kita ada tabung, saya telah menemukan kepada tabung. Saya rekomen semua ahli kita akan kumpulkan satu tabung di Kuala Lumpur. Siapa nak bagi RM1, RM2 sebulan, RM10 sebulan, buatlah. Jadi dia akan jadi satu amalan yang dicintai oleh Allah, sebab ini akan membantu program-program di Kedah dan di negeri lain. InsyaAllah dengan ini saya pun ingin memberi sumbangan sedikit daripada apa yang saya terima kepada Pengurusi Rahmatan Alamin sebagai sumbangan saya daripada apa yang saya terima daripada Pusat Islam Politeknik sebagai penghargaan saya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada dan masyarakat yang telah mengorbankan masa mereka, keikhlasan mereka menjadi ilmu yang paling tinggi di dunia ini, yaitu kalimah la ilaha illallah dan zikir nafas. Saya beri kepada pengurusi yang kemudian berubah lagi kepada dapat sampai dan kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi. Tadi majlis penutupan sekarang ini adalah majlis tausiah agar kita balik dengan keadaan penuh berzikir kepada Allah dalam diri kita, nafas kita, hidupkan ilmu syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alaihi. Saya dah banyak kali pesan, dah banyak kali menyampaikan tazkirah, ilmu, tausiah, muzakarah, ilmu majlis nasihat. Banyak kali saya dah sampaikan bahawa zikir nafas ini mampu tembus ke dalam hati, ke dalam roh, sir dan sampai ke arasy Allah. Ini hanya ilmu yakin. Kita mendengar tapi belum merasai ainul yakin. Demi Allah yang Maha Berkuasa. Semalam kita telah lihat depan mata kita, siapa tak dapat nampak, khususnya para jemaah wanita minta video pamerkan. Kalau boleh masuk Facebook yang tertutup tak ya. Kita tak mau dedahkan, kita tak mau promosi. Kita tak mau promosi benda-benda ni untuk membawa ahli. Kita tidak perlu ahli. Biar Allah yang hantar. Seperti Allah hantar Tuan dan Encik Zafri. Allah hantar ke jalan Allah pilih, Allah hantar. Kita tak perlu cari, kita tak perlu promote. Allah akan memelihara agamanya. Allah akan membawa orang muslim jadi orang mukmin. Jadi semalam kita nampak 5 orang dah dalam keadaan zauq. Yang kita dengar dahulu para awliya Allah bila berzikir, hati mereka dalam rasa cinta, rindu dan tidak sedarkan diri. Jadi tolong tengok video tu. Minta dekat Sulaiman, Abang Yusuf, tengok, perhatikan video tu. Itu adalah bukti zikir nafas adalah talian kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir nafas adalah talian kaedah di mana Allah Subhanahu wa taala menghujani
kasih sayangnya sampai mereka tidak tahan. Ustaz Wan Faizul, Ketua Pusat Islam pun heran, ya Allah, apa ini ya? Yang pernah kita dengar, baca, hanya awliya-awliya Allah, para sahabat sahaja pernah merasa macam ni. Seorang lagi dah fana, dia tidak sedarkan diri sejak dia dapat zikir nafas. Sebab pertalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah dijalinkan. Jadi itu yang kita dapat dia fana. Dan dengan penuh adab, dia baring dan di dalam keadaan bersolat. Maknanya roh dia terbang dan berkiam bersama Allah. Ini bertepatan dengan hadis as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Solat itu adalah mi'raj untuk orang mukmin. Mi'raj artinya turun dan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bukan jasad, roh dia. Ini adalah hadis sahih. Jadi kita dapat faham, subhanallah, zikir nafas ini mampu tembus segalanya. Dan daripada ilmu yakin kita dapat ilmu yakin. Jadi kalau kita tidak dapat rasa zauq seperti mana 19, saya tak tahu tentang budak-budak perempuan, tetapi lelaki kita dah dapat dengan ilmu yakin dalam masa selawat. Ustaz Tuan tak planning apa akan terjadi kalau mereka zauq, nanti pelajaran tak ada, akan lari dari politeknik masuk ke dalam hutan, pergi ke gua, tinggalkan semua. Tidak, saya kata lepas majlis maulid, selepas rahmatan lil alamin punya cahaya, dengan segala hormatnya meninggalkan majlis ini, tak ada lagi. Betul, selepas habis solat, mereka semua datang ke bilik dengan keadaan yang normal. Jadi itu adalah wasilah. Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Allah mencucurkan kasih sayangnya melalui wasilah. Cukup tausiah ini untuk kali ini di dalam program kita berjihad datang ke Kulim untuk menyampaikan tausiah salatul khusyuk dan juga zikir nafas dan kalimah la ilaha illallah kepada 1000 penuntut dan juga kepada lebih 2000 para jemaah yang datang solat Jumaat pada hari Jumaat lepas. Alhamdulillah, saya mengucapkan dan merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada jemaah yang datang membantu kami memecahkan kumpulan kepada ratusan dan memberi khidmat nasihat dan juga penerangan dan penjelasan tentang zikir nafas dan kalimah. Semoga kita teruskan perjuangan ini dan semoga Allah memberi kita hidayah. Semoga Allah menetapkan kita di dalam jalan zikir nafas sehingga akhir hayat kita dapat menembus belas sembusan yang terakhir dengan Allah. Siapa yang mati dengan hembusan Allah sendiri akan meletak roh ini di sisi Allah sehingga yaumul qiyamah, dan zikir nafas dia tidak akan terputus. Hamba ini akan datang ke yaumul qiyamah melihat amalannya yang tidak pernah dia lakukan tapi ada di sisi Allah, itu pun selepas dia mati. Dia heran apabila Allah persembahkan di dalam satu kawasan bilik VIP di antara dia dengan Allah. Inilah amalan daripada nafasmu yang tidak mati, walaupun jasad sudah mati, tapi nafasmu sentiasa berzikir di hadapanmu. Bukan sahaja itu, nafas itu akan lebih berzikir bersyahadat di hadapan Allah 50,000 tahun di padang mahsyar, di waktu mana orang Islam, orang yang tiada zikir nafas menjerit-jerit, rasa sedih, rasa kesal kerana mereka telah menzalimi diri mereka, memberi ruang kepada syaitan untuk menghembus nafas mereka turun dan naik. Kita berbahagia, kita bersyukur setinggi-tinggi syukur dan pujian kepada Allah. Kita merasa adab tinggi kepada guru-guru kita yang telah menjalinkan satu hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, tingkatkan zikir nafas dan syahadat kamu setiap waktu. Apabila kita makan makanan ini, ada kuasa untuk menghilangkan lapar sayang Allah. Tiada kuasa makanan ini, itu adalah penafian. Allah saja berkuasa, itu adalah isbat. La ilaha illallah. Ayat tak ada kuasa menghilangkan dahaga. Allah yang berkuasa. Kalau
Kalau saya kata air ini ada kuasa, makanan ini ada kuasa, kereta ini ada kuasa, bermakna saya telah mengkufuri Allah. Allah kata, firman Allah, wa ala kulli syai'in qadir. Aku saja berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi syahadalah, nikmatlah syahadat itu dalam sepanjang perjalanan kembali ke Kuala Lumpur. Allah akan mengutus malaikat bersama kita, membawa kita ke rumah sampai ke kampung halaman tanpa ada apa pun. Kalau ada apa masalah, oleh kerana kita lupa kepada Allah, ikut firman yang istaghfara alaihi syaitan. Syaitan menyesatkan fikiran kita melalui perbuatan yang tidak ada tauhid, sehingga dia mengumpulkan kita daripada Allah. Amin. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan meneruskan dan memberi kita izin dan kudrat meneruskan lagi usaha di jalan Allah sehingga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi pengumuman, seluruh Malaysia, jemaah-jemaah di Kuala Lumpur, Johor, Kedah, Penang, di mana Sabah, Sarawak, Singapura. Pada hari ini, dengan izin dan kudrat Allah, saya selaku penasihat dan al-faqih ila Allah, dengan izin daripada guru-guru saya, hamba mengizinkan saudara Zainuddin Zulkifli Firdaus Zulkifli untuk menjalankan majlis zikir mengikut adab-adab cara tata tertib awliya Allah. Kita dah tunjuk 2-3 kali majlis. Biasanya kalau 6 kali majlis, 7 kali majlis, kita tidak buat, saya tidak akan tauliahkan. Tapi saya yakin seorang intelektual, pensyarah yang sudah jadi ahli kita mampu menjalankan majlis zikir dengan penuh adab dan tata tertib. Dan di Kedah, inilah tempat rasmi rumah di mana? Ke halam perdana Kulim, ya. Nanti akan kita buat-buatkan di dalam Facebook ataupun di WhatsApp, SMS, agar semua jemaah tahu di Kulim kita sudah ada markas artinya di tempat mana fakir-fakir, pencinta-pencinta Allah Rasulullah berkumpul untuk mengingati Allah. Setiap minggu majlis zikir, khususnya majlis zikir, dihadiri para malaikat, awliya Allah, anbiya, roh-roh mereka hadir kerana mereka sangat mengingini menghadiri majlis-majlis mengingati Allah dengan ilmu, bukan majlis amalan kosong tanpa ilmu. Jadi apabila seorang wali Allah, wali-wali nabi-nabi, malaikat hadir, mereka tidak hadir dengan tangan kosong. Mereka membawa semangat rohani, sebab mereka di alam roh, alam barzakh, malaikat di alam malakut. Mereka datang memberi ketenangan daripada syurga, ketenteraman ke atas kalbu kita. Jadi jangan miss majlis ribuan, sangat berharga. Jadi majlis ini akan diadakan pada hari Sabtu sama dengan waktu kita bermula majlis zikir di Kuala Lumpur, di ibu pejabat ibu headquarters kita, ya, di Kuala Lumpur. Dan teruskan, insyaAllah saya akan bagi beberapa amalan supaya menjadi jalan. Dan kita semua berdoa agar kita dapat berkongsi bersama-sama untuk membuat satu amalan, amal jariah yang akan kekal, amalannya tidak akan putus. Segala amalan Nabi Adam akan putus kecuali 3 perkara, iaitu doa anak soleh. Mana anak soleh? Bukan anak mukmin, bukan anak muslim, anak solihin. Kena jadikan kita anak-anak yang soleh. Bagaimana kita belajar ini, kita akan faham. Kedua, amal jariah yang kita buat, sedekahkan, wakafkan untuk berzikir,
hospital, apa-apa saja manfaat kepada masyarakat. Lagi-lagi majlis zikrullah, kita yakin insya-Allah kita dapat kumpulkan dana di bawah pertubuhan Rahmatul Alamin dengan down payment yang sedikit, kita dapat beli banglo yang depan tu, ya, ataupun yang luas lagi, harga pun 300,000 je. Kita boleh ambil loan dari Islamic Bank dan bulan kita continue. Jadi kita datang sebulan sekali, kita boleh jadikan tingkat atas tempat kita tidur dan bawah tempat majlis ilmu dan segalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kita, sebab mereka yang tidak menginfakkan di jalan Allah, mereka akan sangat rugi di akhirat. Saya lah orang pertama yang akan menginfakkan untuk membeli sebuah banglo di tak mau pun masih beli banglo biar besar. Sebab sekarang pun Allah dah bukakan kepada puluhan jemaah. InsyaAllah ramai di bawah terbiak Ustaz Wan Faizul, Pusat Islam Politeknik dan saudara Zainuddin akan datang menerangi dibuatkan kedai. Dan saya nampak kedai ini orang yang sangat sayang. Allah sangat hati sangat ingin memberi cahaya rahmatan lil alamin. Lihat saudara kita tadi, masa kita salam menangis-nangis. Mungkin beliau tidak tahu apa perasaan dia, tapi perasaan tidak boleh ditipu. Ini benar. Tadi menyalurkan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita.